Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa akramil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi al-ghurril mayamin wa ashabihi al-hudatil muhtadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita daripada orang Islam dan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama ja'altana min ummatihi fa akrimna bi murafaqatihi wa mahabbatihi wa syafa'atihi. Ya Allah, seperti mana engkau telah menjadikan kita daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ya Allah kami mohon kepada kamu untuk menjadikan kita antara bercinta kepada Rasulullah, antara yang murafaqah, yang teman dengan Nabi Muhammad SAW di dalam syurga, juga yang dianugerah oleh Allah, olehmu, untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung kuliah kita, kuliah bulanan untuk jemaah surau Nurul Ihsan, Desa Keramat, Kuala Lumpur. Dan kita telah belajar kuliah yang akhir tentang cawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sambung insya-Allah mempelajari bab yang menceritakan tentang buah-buahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dengan sanad yang bersambung daripada saya sehingga al-Imam At-Tirmidzi. وإليه قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. Maksudnya daripada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan qitha dengan rutab. Qitha itu sejenis timun. Sejenis timun. Macam timun tapi jenis yang bukan timun yang biasa kita nampak. Tapi dia juga daripada jenis-jenis timun. Rasulullah suka makan qitha itu, yang satu jenis daripada timun, dengan rutab. Rutab itu apa? Rutab kurma yang baru masak atau setengah masak. Itu yang dimaksudkan dengan perkataan rutab. Baik. Buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-fakihatu ma yutafakkahu bih. Ay yutana'am. Apa maksud buah fakihah? Yaitu bukan makanan yang berat atau makanan yang
asli, yang betul, bakaran yang yang diperlu untuk dikenyangkan. Bahkan buah-buahan itu semua jenis makanan yang diguna yakni untuk yakni lebih daripada makanan yang berat, iaitu yang dimakan untuk saja untuk menambahkan kenikmatan dan kelazatan. Itu namanya buah. Baik buah itu basah atau buah yang kering. Seperti tin bikai, zabib, rutab, delima, sebagainya. Ini semua jenis buah. Baik. Hadis ini dia kata Rasulullah SAW suka makan qitha dengan rutab, yakni sekali. Daf'an li darari kulli minhuma wa islahan lahu bil akhar. Apa hikmah? Kenapa Rasulullah makan qitha dengan rutab, iaitu jenis kurma yang setengah masak? Kerana qitha itu yakni sejenis timun, dia buah yang dia buah atau sayur yang sejuk. Dia mensejukkan badan. Juga dibasah, menghilangkan juga rasa dahaga. Juga dia mengkuatkan yakni kerja di dalam badan kita. Juga qitha ini membadamkan hararah, iaitu banasan yang ada, ada di dalam badan kita. Jadi ini sifat atau khasiat qitha. Qitha itu sejenis timun. Makanan pembuka selera, maksudnya untuk apa? Ini maksudnya buah. Kalau itu maksud buah, betul. Untuk yang buka selera atau yakni untuk tambahkan nikmat lepas habis makan. Macam tu nak tambah nikmat, jadi makan buah. Warutab. Jadi ini sifat qitha. Ya Rasulullah suka makannya dengan rutab. Kalau rutab, jadi qitha itu sejuk. Sejukkan badan. Kalau rutab itu apa sifatnya? Rutab sifatnya atau khasiatnya panas. Dia panaskan badan. Dan dia basah. Juga dia mengkuatkan perut yang sejuk. Dan rutab ini menambahkan kekuatan seorang suami. Lakin sari' al-afan mu'akkir lid-dam. Tetapi rutab ini dia cepat jadi basi dan berbau. Juga kalau terlalu banyak makan rutab atau tamar, dia boleh macam buat bening kepala. Sebab dia jenis yang panas. Rutab atau kurma. Oleh itu, kenapa kita kena sebutkan khasiat-khasiat qitha, iaitu sejenis timun, juga khasiat-khasiat rutab. Sebab ini hikmahnya Nabi SAW kalau makan rutab atau kurma, Rasulullah akan makan sekali dengannya satu jenis timun atau timun. Supaya banas ini atau sejuk qitha itu sifat sejuk yang ada di dalam qitha, iaitu timun, membadamkan kebanasan yang ada di dalam rutab atau kurma. Maka badan kita tidak mendapatkan madarat. Subhanallah. Ini hikmah. Kita belajar cara Rasulullah SAW kalau makan buah. Cara kalau Rasulullah SAW makan buah atau sayur. Semua perbuatan Nabi SAW ada faedah.
Bukan faedah tentang agama sahaja, bahkan faedah untuk kesihatan. Jadi makanan-makanan yang Rasulullah pilih biasanya banyak khasiat. Dan kalau Rasulullah makan satu buah ini dengan buah yang lain, jangan fikir perkara itu kosong atau tidak ada makna. Bahkan perkara itu membawa maksud yang sangat terbaik untuk badan dan kesihatan kita. Jadi jenis qitha atau timun itu sejuk. Rutab atau kurma itu panas. Pernah ketika saya masih belajar di Tarim, ini ada orang tanya apa doa makan buah ya Rasulullah SAW amalkan. Doa yang sama untuk makan. Doa ketika makan buah sama macam doa untuk makan. Alhamdulillah. Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairan minhu. Sama macam doa makanan. Sebab buah itu juga dikira makanan. Doa makanan itu untuk makan berat, nasi, daging, sebagainya, roti, juga untuk makan buah. Hatta kalau makan kurma sahaja, sunnah kita baca doa yang sama untuk makan. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Pernah sama masa saya belajar, saya dengar cerita tentang seorang ulama yang sangat fana di dalam kitab dan ilmu fiqh, ilmu syariat. Ulama itu kalau pegang kitab, dia akan lupa segala-galanya. Dia akan lupa hidup, lupa makan pun. Lupa makan, lupa keluar, lupa semua. Dia fokus kepada kita, dia akan baca sehingga habis kitab itu. Subhanallah. Ulama itu. Di satu hari, dia di Hadramaut, ulama ini. Ada satu ulama ini di Hadramaut. Kisah ini ajib dan kita perlu mengambil faedah dan pelajaran daripada kisah itu supaya kita tidak buat macam ulama ini. Keluarganya letak di sebelahnya atau dia sendiri pergi ambil. Orang Hadramaut banyak ada kurma, banyak pokok kurma di Hadramaut. Jadi dia letak satu bakul yang besar penuh dengan kurma, dia letak sebelahnya, dia kata akan makan sikit sahaja sebab dia rasa lapar di tengah malam. Subhanallah, dia makan sambil baca. Kerana terlalu fokus di dalam kitab dan bab-bab yang ada di dalam kitab dan ilmu yang ada di dalam kitab itu, sebab kali pertama dia pegang kitab itu, sampai dia lupa. Dia lupa sebenarnya yang dia sekarang sedang makan kurma. Dan kurma ini dia banas sebenarnya. Dia banas untuk badan kita. Sebab itu kalau kita makan kurma, kita kena makanlah apa-apa sejenis sayur atau buah yang sejuk. Supaya badan kita tidak mendapatkan madarat daripada panasnya kurma itu di dalam badan kita. Macam tu juga, bukan kurma saja. Macam tu juga kalau kita makan sayur atau buah yang memang khasiatnya atau faedahnya sejukkan badan. Kita kena makanlah apa-apa yang panas supaya jadi sama di dalam badan kita, panas dan sejuk. Kita tak boleh makan perkara yang sejukkan badan sahaja sebab perkara tu pun memadaratkan badan kita. Kalau yang dalam badan kita sejuk sahaja. Macam tu juga kalau dalam badan kita, kita masukkan benda yang panas sahaja. Sebab itu badan kita perlu kepada makanan yang sejuk, juga makanan yang panas. Bukan sejuk panas ini, yakni bakar api, panas oleh api. Tak. Makanan tu memang khasiatnya membuatkan badan kita panas. Bukan maknanya makanan itu baru masak. Itu lain, itu cerita lain. Ini kita cerita sekarang tentang khasiat yang Allah ciptakan di dalam buah itu. Dia memang masuk sejukkan badan atau panaskan badan. Jadi ulama itu dia habiskan bakul itu semua. Bakul itu besar, tinggi, penuh dengan kurma. Dimakan sampai habis bakul itu di dalam perutnya. Tanpa dia perasan. Sebenarnya dia dah kenyang tapi tanpa dia perasan. Sebab apa? Sebab dia fokus sangat kepada buku. Subhanallah.
Sebab itu, kita kalau orang tengok TV atau tengok buku atau tengok handphone, jangan fokus sangat sampai dia tak perasan dia sebenarnya makan apa. Atau dia makan terlalu banyak atau makan benda yang tak boleh sebenarnya dia makan banyak. Subhanallah, dibagi hari itu, ulama itu meninggal terus. Ulama ini seorang ulama besar di Hadramut. Meninggal terus ulama itu. Sebab apa? Sebab dia makan kurma terlalu banyak, lebih daripada yang badan boleh terima. Dan kurma itu dia sebenarnya jenis buah yang panas ada di dalam badan. Sebab itu Nabi SAW kalau Nabi SAW suka makan rutab, iaitu setengah masak. Kalau rutab setengah masak itu tidaklah panas seperti kurma yang sudah masak. Bagaimana kalau nak makan kurma saja? Ini kalau Rasulullah makan rutab, Rasulullah suka makan sekali timun dengannya. Atau satu jenis timun. Di sini ada satu cerita yang atau faedah bagi wanita-wanita. Bagi kaum wanita. Iaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ketika ibuku dan ayahku ingin menikahkan saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibu aku ingin menggemukkan badan saya sikit. Sebab Sayyidatuna Aisyah waktu tu kurus. Dia nak badan Sayyidatuna Aisyah cukup masak. Dan besar sikit badannya. Maka dia kata, dia bagi Sayyidatuna Aisyah berbagai jenis makanan. Ibu Sayyidatuna Aisyah. Dia bagi dia makan itu, makan ini, macam-macam. Buah-buah itu tak ada faedah. Badannya tak naik cepat. Sayyidatuna Aisyah dia kata, hatta at'amatni al-qitha'a bir-rutab fasamuntu alaihi ahsana siman. Dia kata, sehingga ibu saya memberi kepada saya makanan qitha', iaitu sejenis timun dengan rutab, iaitu kurma yang setengah masak. Maka selepas saya istiqamah dan makan banyak qitha' itu, timun dengan rutab, kurma setengah masak, dia kata, samuntu ahsadas siman. Maka badan saya menjadi berisi dengan sangat cantik. Badan saya. Yang ini bukan membuatkan badan dia gemuk sangat besar, tetapi dia kata dibesarkan badan saya, buat badan saya berisi dan sangat cukup. Bukan terlalu gemuk, juga bukan kurus yang macam sebelum itu. Maka ini boleh dikira satu idea lah. Satu idea daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bagi wanita yang dia susah nak mendapatkan badan yang berisi, yang macam dikurus sangat. Dia boleh cubalah ni. Cuba makan qitha' sejenis timun dengan rutab, iaitu kurma yang setengah masak. Kalau tak ada rutab, boleh cuba kurma. وبالجملة فهو أصل حفظ الصحة وأصل العلاج. Jadi ulama kata, Imam Al-Bajuri dia kata, maka menjaga makanan begitu macam cara Rasulullah SAW itu afsalu hifdhis sihat. Ini kalau ingin menjaga kesihatan. Kalau ingin menjaga kesihatan, juga kalau ingin mendapatkan ubat yang tetap atau yang bagus. Iaitu apa? Kalau ingin mendapatkan kesihatan yang kekal, insya-Allah, dan ingin mengubatkan diri kamu sendiri, sentiasa jaga aturan dan susunkanlah makanan kamu dengan apa? Dengan mempelajari khasiat makanan ini dan makanan itu. Khasiat sayur ini dengan sayur itu. Khasiat buah ini dengan buah itu. Jangan makan dua jenis buah yang sangat sejuk. Jangan makan dua jenis buah yang dua-duanya panas.
Macam tu juga di dalam makanan. Sebab itu, satu hari mereka hidangkan untuk Rasulullah SAW roti sahaja. Roti, khubuz, roti yang besar macam tu yang tebal, mereka bagi kepada Rasulullah. Rasulullah SAW minta dari mereka. Dia kata, ada lauk tak? Biasanya ulama kata, atau sahabat Nabi SAW, mereka kata biasanya Rasulullah SAW tak minta-minta untuk makanan. Jadi apa-apa yang mereka hidangkan, Rasulullah akan terima dan makan terus. Rasulullah tidak meletak syarat, juga tidak meminta-minta makanan. Tetapi di sini Rasulullah SAW minta. Apa hikmahnya? Sebab Rasulullah jenis yang memperhatikan kepada khasiat makanan. Kalau makan roti sahaja, roti itu gandum syair, dia panas sebenarnya. Jadi Rasulullah perlu lauk yang menyejukkan badan sekali dengan itu, sesuai. Ya, sebab itu kalau perkara itu campur, kalau perkara itu macam tidak sesuai makannya sendiri, maka Nabi SAW akan minta lauk, atau akan minta buah yang menjadikan makanan itu lebih sihat dan lebih berkhasiat dan bermanfaat. La ilaha illallah. Tapi bagaimana cara Rasulullah SAW makan? Qitha itu iaitu timun dengan kurma atau dengan rutab. Makan sekali macam tu, masukkannya sekali di dalam mulut, atau masuk kurma terlebih dahulu, atau masuk timun terlebih dahulu. Macam ni. Ada satu riwayat daripada Abdullah bin Ja'far juga yang meriwayat hadis ini radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, beliau berkata, ra'aitu fi yaminin Nabi sallallahu alaihi wasallam qitha wa fi shimalihi rutaban wa huwa ya'kulu min dha marratan wa min dha marrah. Dikata, aku pernah melihat di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada qitha, iaitu sejenis timun. Qitha. Dan di sebelah kiri Rasulullah ada rutab, iaitu kurma yang setengah masak. Kemudian aku melihat Rasulullah SAW makan daripada ini, lepas tu makan daripada ini. Yakni makan qitha satu, yakni gigit satu, lepas tu Rasulullah ambil satu rutab makan. Jadi mula dengan qitha. Lagi satu, dia makan qitha dulu baru makan kurma. Bukan masukkannya sekali. Itu yakni kalau bukan ada apa-apa kalau masuknya sekali. Cuma kalau kita nak ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, dan itu lebih baik. Kalau kita ikut di dalam cara kita, cara makan, cara minum pun, cara kita mengambil pun ikut cara Rasulullah, kita dapat pahala. Kita dapat pahala dan lagi tambahkan alaqah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Baik. Jadi kita insya-Allah amalkan ini. Selepas ni insya-Allah kita makan qitha, iaitu sejenis timun, sekali dengan kurma. Juga kita kena amalkan kaedah ini. Kalau kita nak makan apa-apa makanan yang jenisnya sejuk, kita kena makanlah sekali dengannya apa-apa yang jenisnya panas, supaya kita menjaga kesihatan kita, khususnya di zaman sekarang yang penuh dengan wabak, penuh dengan penyakit yang macam-macam. Jadi kita kena aturkan bagus-bagus, baik-baik makanan kita. Siapa-siapa yang susungkan makanannya di dalam rumah bersama keluarga, jarang dia akan pergi hospital. Sangat jarang dia akan jumpa doktor. Tidak perlu kepada doktor. Sebab itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang raja hantar satu doktor kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW suruh dia, baliklah kepada negara kamu. Kami tidak perlu kepada doktor. Di waktu itu Rasulullah ingin mengajar dia
tentang cara kita orang Islam. Nabi SAW kata kepadanya, kita sebuah kaum yang tidak makan kecuali kalau kita lapar betul-betul. Lapar, perlu kepada makan, barulah kita makan. Dan kalaulah kita lapar dan kita perlu kepada makan, dan kita makan, kita akan makan tapi bukan sehingga kenyang betul. Sehingga kenyang banyak. Maka kerana amalan rutin kita ini, kita tidak memerlukan kepada doktor dan rawatan. Maknanya, cara itu banyak membawa kesihatan. Dan jarang memerlukan kepada doktor. Bukan maksud Nabi SAW kita tak perlu doktor dan tak ada penyakit lagi. So, Nabi SAW pernah sakit. Tetapi sakit-sakit itu semuanya kadang-kadang datang daripada virus atau wabak sebagainya di zaman Nabi SAW. Bukan kerana makanan. Dan ketahuilah, doktor-doktor dari zaman dahulu sehingga sekarang mereka berkata, kebanyakan penyakit yang ada di dalam diri manusia buncanya makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu adalah punca penyakit yang ada di dunia. Kebanyakan. Tetapi ada punca-punca yang lain seperti virus, wabak, sebagainya. Maka kalau ada orang, kalau kita jaga makanan kita bagus, maka banyak daripada penyakit tak akan datang kepada kita, tak akan masuk di dalam keluarga kita. Sebab apa? Kalau kita jaga. Atau sekurang-kurangnya kita kena makan banyak sayur, banyak buah-buahan yang berkhasiat. Baik. Hadis yang kedua di dalam bab buah-buahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulul bitikha birrutab. Maksudnya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW dan anak Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, baginda Nabi SAW memakan tembikai dengan rutab. Tembikai dengan rutab. Hadis yang tadi Rasulullah makan qitha, sejenis timun dengan rutab, iaitu sejenis kurma yang setengah masak. Dalam hadis ini riwayat Sayyidatina Aisyah dikata Rasulullah makan dengan rutab apa? Bitikh, iaitu tembikai. Lebih kurang sama faedahnya. Rutab itu kurma setengah masa panas. Dan tembikai iaitu yang warnanya hijau, yang dalamnya merah. Tembikai dia banyak air dan sejukkan badan. Jadi sesuai makan rutab itu dengan dengan tembikai. Kalau di Malaysia sini jarang ada rutab. Orang biasa bawa kurma kepada Malaysia. Jadi rutab jarang sangat ada. Jarang sangat ada orang pun jual. Jarang orang bawa daripada negara Arab. Kalau macam sekarang dekat Yaman, dekat Hadramaut, memang musim rutab. Sekarang musim rutab. Banyak rutab di Yaman, di negara-negara Arab. Tak tahulah. Baguslah kalau ada orang kaya yang berniaga di Malaysia ni, bawalah rutab juga sekali. Sebab Nabi SAW kalau buka puasa, suka buka puasa dengan rutab, bukan dengan kurma. Lebih dahulu rutab, barulah kalau tak ada rutab Rasulullah buka dengan kurma. Tapi di sini banyak kurma. Kalau ada rutab, bagus. Kalau ada rutab, bolehlah kita ikutlah sunnah Rasulullah SAW. Dan rutab ini dia panas juga, tapi panasnya kurang sikit daripada kurma. Kalau kurma tu panasnya lagi tinggi daripada rutab. Baik. Dalam hadis ini Sayyidatina Aisyah berkata Rasulullah makan kurma rutab dengan tembikai. Maka ini Al-Imam Al-Bajuri radhiyallahu anhu, beliau berkata ini membuktikan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhatikan kepada khasiat-khasiat makanan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Rutab rutab itu kurma setengah masak. Rutab kurma yang setengah masak. Rutab kurma yang setengah masak, itu maknanya rutab. Sebab apa namanya rutab itu? Perkataan dalam bahasa Arab maknanya basah atau lumput. Namanya rutab kerana
Namanya rutab kerana dia basah sikit daripada kurma. Kalau kurma tu dah kering. Kalau rutab dia air banyak dalamnya lagi. Kalau kurma tak ada air dalamnya. Sebab itu namanya rutab. Dia setengah masak. Baik. Jadi Nabi SAW sangat meraihkan kaedah-kaedah dan kaedah-kaedah rawatan dan khasiat yang ada di dalam buah dan makanan. Tidak pernah Rasulullah SAW makan makanan yang memadaratkan atau makanan yang tanpa berhatikan kepada khasiatnya. Nabi SAW perhatikan. Dia kalau tengok makanan ini, sehingga Rasulullah SAW kadang-kadang menegur sahabat. Satu kali Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia sakit di dalam matanya, sakit mata. Maka dia nak makan rutab, saya rasa, atau makanan lain. Maka Nabi SAW dia kata, dia nak makan makanan lain. Nabi SAW dia kata, jangan. Makanan ini tak sesuai sebab mata kamu sekarang sakit. Dan ini makanan ini khasiatnya dia boleh menempahkan sakit mata kamu. Subhanallah. Nabi SAW perhatikan dan jaga ilmu kedoktoran dan rawatan dan ubat-ubat. Jadi sebab itu Nabi SAW sampai tegur pun sahabat Nabi SAW. Dia kata, tapi makanlah daripada ini. Nabi SAW tunjukkan dia makanan yang lain. Jadi Rasulullah pakar dan ada ilmu tentang khasiat-khasiat buah-buahan dan makanan. Dan Nabi SAW memperhatikan dan meraihkan perkara itu ketika Rasulullah SAW makan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wahakadha. Moga-moga yang insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita antara pencinta Rasulullah SAW dan antara yang sentiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW hatta di dalam makanan dan minuman. Ada orang tanya, apa beza tamar dan kurma? Tamar itu dalam bahasa Arab. Kurma dalam bahasa Melayu. Itu bezanya. Bezanya bahasa sahaja. Tetapi maksudnya sama. Maksudnya sama. Di dalam bahasa Arab kita panggil tamar. Tapi dalam bahasa Melayu panggil kurma. Tapi kalau rutab, ini dalam bahasa Melayu, dalam Arab sama. Melayu, Arab sama. Rutab. Panggil rutab. Cuma kalau tafsirnya yang lagi detail dan terperinci dalam bahasa Melayu, boleh kata kurma setengah masak. La ilaha. Jazakumullah khair atas sosial. Okey, alhamdulillah. Jadi ini yang maksudnya. Ada orang tanya, sekiranya ada agen jual online tapi kurma fresh yang frozen rasanya tidak macam buah. Baik, insyaAllah. Cuma kurma, kalau kurma banyak jenis, masya-Allah, sampai kepada Malaysia. Cuma rutab mungkin saya sampai sekarang tak tahu. Mungkin ada tapi saya tak pernah nampak ada orang share dan jual rutab. Mungkin sebab rutab ini tak tahan lama sehingga sampai kepada Malaysia. Sebab hatta di dalam khasiatnya Imam Al-Bajuri tulis dalam kitab, dia kata sari'al al-afan. Dia cepat jadi basi. Rutab ini. Cuma dengan zaman moden ini dan ilmu sains ini, insya-Allah bolehlah ciptakan satu cara yang boleh jaganya sehingga sampai kepada Malaysia, sebab rutab ini sedap juga. Rutab sedap dan sunnah. Jadi kita kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, apa, kita makan tamar atau kurma itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga insya-Allah kita semua diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi antara pecinta kepada Rasulullah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam makanan kita, minuman kita, ibadah kita, dan di dalam segala cara kehidupan kita. Amalan rutin hari-hari insya-Allah menjadi seperti amalan rutin Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Cepat rusak, betul. Rutab itu mungkin cepat rusak, mungkin Allah alam. Jadi juga antara faedah dan pelajaran daripada kuliah dan hadis-hadis ini iaitu hatta ulama-ulama Islam bukan hanya pakar dalam bidang hadis, fiqh, ilmu syariat. Ulama syariat Islam hatta yang sebelum ini setiap satu ulama atau mufti dia juga pakar dalam ilmu rawatan dan kedoktoran. Sebab itu Al-Imam Syafi'i dalam masa yang sama dia imam dalam ilmu fiqh tetapi dia doktor. Dia doktor. Imam Syafi'i dialah yang mengubatkan orang kampungnya semua. Semua orang kampung yang ada yang di tamannya, kalau ada siapa-siapa sakit, Imam Syafi'i yang rawatkan dia dan ubatkan dia. Sebab ulama di zaman dahulu mereka kumpulkan antara ilmu syariat dengan ilmu kedoktoran dan ubat. Sebab itu di dalam kitab-kitab ilmu syariat yang lama, kitab fiqh, kitab hadis, mesti kita akan baca banyak faedah-faedah tentang ilmu rawatan dan ilmu kedoktoran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak? Qissa. Qaf, bagaimana ijab kisah? Kisah itu qissa. Qaf, sa, alif, hamzah. Qa, sa, alif, hamzah. Qissa. Qissa itu ejaan dia. Okey. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.